Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man fadlil hadiyalah. Terima kasih bertemu kita sekali lagi dalam rancangan wacana mingguan Ikram Terengganu bersama saya moderator pada hari ini. Saya selaku moderator Encik Ahmad Nadir akan membawakan kepada penonton-penonton sekalian bual bicara yang dibawakan khas oleh Pertubuhan Ikram Negeri Terengganu. Dan pada hari ini kita amat bertuah kerana ahli panel kita pada hari ini adalah seorang yang sangat berpengalaman untuk membincangkan isu yang akan dibawakan pada petang ini. Jadi panel kita pada hari ini adalah Akhuna Ustaz Ahmad Fahim bin Adi yang merupakan seorang pendakwah bebas. Beliau tinggal di Kuala Terengganu, menetap di Kuala Terengganu, berkelulusan ijazah sarjana muda Usuluddin dari Universiti Yarmouk. Kemudian beliau menyambung ijazah sarjana beliau di Universiti Sultan Zainal Abidin, Guang Badak, Kuala Terengganu dalam bidang kajian mengenai ajaran Syiah dan bersesuaian bertepatan dengan tajuk forum kita pada hari ini iaitu mengenai Syiah di Malaysia. Jadi beliau juga sekarang bertugas di sebuah syarikat perumahan di Gondak lah. Jadi tanpa mengelengahkan masa, saya menjemput panel kita untuk mengupas isu yang akan dibawakan oleh kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada moderator Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insya-Allah tengok saya akan buka slide. Okey, hari Malaysia. InsyaAllah petang ni walaupun nampak tajuk nampak macam berat, jenis Syiah di Malaysia dan ancaman mereka terhadap akidah umat Islam. Nampak macam berat, tapi insyaAllah saya akan cuba bawa pembawaan yang santai lah. Dan mungkin ada soalan-soalan saya akan cuba jawab lah kalau setakat yang saya tahu. Untuk pengetahuan pengetahuan penonton, Ustaz akan buat pembentangan dahulu melalui slide beliau. Selepas itu kita akan buka kepada sesi soal jawab lah. Jadi kepada penonton yang mempunyai sebarang persoalan boleh menulis soalan tersebut di bahagian komen FB page Ikram Terengganu lah. Jadi Ustaz boleh teruskan Ustaz. Boleh. Terima kasih. Saya teruskan ya. Jadi tajuknya seperti mana yang tertulis lah di PowerPoint. Walaupun nampak berat tapi saya cuba santaikan lah. Apa yang saya nak ceritakan petang ni mungkin pengalaman saya dengan orang-orang Syiah, buat pengetahuan hadirin penonton sekalian. Saya buat kajian pasal Syiah di Malaysia atas maknanya saya pergi ke 3 negeri, duduk dalam hauzah mereka di Kedah, Pendang, di Ulu Tiram, Johor dan juga Kelang dan Gombak. 4 tempat lah seperti saya bersama mereka di dalam hauzah mereka. Mungkin hari ini saya cerita sikit pasal ancaman mereka, akidah mereka kepada kita ahli sunnah di Malaysia. Terutama yang kedua, saya akan ceritakan sedikit pasal jenis-jenis Syiah di Malaysia supaya bila kita tahu Syiah mana yang mengancam, Syiah mana yang baik. Syiah ni ada pada bahasa Melayu ataupun bahasa India. Center Syiah di Malaysia ni boleh katakan berada di 4 kawasan ni lah. Pendang, Ulu Tiram, 4 kawasan. Saya cakap 4 kawasan tu sebab di sana ada hauzah. Maknanya kat sana tu ada pusat pengajian dia. Maknanya ada setiap minggu orang akan datang ke dalam majlis ilmu mereka dan ada kuliah lah. Tapi di negeri lain, contohnya di Terengganu, ada pelajar yang daripada keluarga Syiah yang datang belajar di UNIZA. Tu secara individu tu kita tak kira lah, kita tak masukkan.
Okey. Sebelum kita masuk ke dalam apa yang lebih dalam, elok kita tengok apa itu maksud Syiah. Definisi Syiah yang ulama Syiah sendiri bagi. Syiah dari segi istilah adalah pengikut Ali radhiyallahu anhu, dan mereka ni berpegang dan beriktikad dan percaya dengan Imamah Ali. Imamah kalau kita terjemah ke dalam bahasa kepimpinan lah. Dengan Imamah Ali radhiyallahu anhu selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu terus kepada Ali. Maknanya dinaskan daripada wahyu Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalau kita ahli sunnah terputus daripada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Itu tu maknanya tak ikut wahyu dah tu. Tanpa terputus. Serta akidah mereka juga menafikan kepimpinan sesiapa sebelum Ali radhiyallahu anhu. Maknanya pada tempat khilafah. Maknanya tidak, kalau nak jadi Syiah tak akan jadi Syiah jika mengakui Abu Bakar, Umar dan Osman itu adalah pemimpin umat Islam masa itu. Nak jadi Syiah kena menafikan, dia panggil barak lah, barak dalam akidah. Dan menjadikan Ali radhiyallahu anhu pemimpin. Ustaz, maknanya Syiah ni memang menolak kepimpinan Abu Bakar, Umar dan Osman lah. Jadi maknanya Syiah ni step yang pertama untuk menjadi Syiah ni kena menafikan kekhilafahan ketiga-tiga khalifah sebelum Ali lah. Maksudnya begitu Ustaz. Ya betul tu. Tu akidah dia lah. Dan menjadikan Ali radhiyallahu anhu pemimpin dan percaya beliau tidak dipimpin. Maknanya Ali ni duduk atas sekali. Lepas Rasulullah, dia kalau dalam Syiah kita dia ada nubuwah, lepas tu ada imamah. Maknanya kedudukan nubuwah ni sama tinggilah dengan imamah. Okey, ni diberikan definisi ni diberikan oleh orang Syiah sendiri, ulama dia, panggil Al-Mufid dalam kitab dia Awailul Maqalat. Manakala ahli sunnah wal jamaah, saya ambil definisi yang diberikan oleh Prof. Ungku Mak Zaki lah, lecturer Uniza. Supaya kita dapat bezakan antara kita dengan dia. Ahli sunnah wal jamaah adalah golongan yang berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta apa yang para sahabat, tabi'in dan pengikut mereka hingga hari ini, dan mereka ni beriltizam dengan keduanya. Maknanya beriltizam dengan Al-Quran dengan As-Sunnah, sama ada melalui perkataan, perbuatan maupun i'tikad, dan bertepatan dengan sumber-sumber tersebut. Ahli sunnah wal jamaah, perkataan al-jamaah ada disebut dalam hadis sahih Nabi SAW, dan Ibn Mas'ud apabila menafsirkan perkataan al-jamaah dalam hadis yang hadis Nabi SAW, Ibn Mas'ud kata al-jamaah ni adalah mereka yang pada hari akhirat nanti muka mereka ni bercahaya. Maknanya orang-orang yang benar lah. Jadi melalui hadis ni dan definisi yang ulama ahli sunnah bagi kepada apa di ahli sunnah ni, jadi pengikut maknanya orang yang taklid ahli sunnah ni adalah orang yang betul, yang pertama mengikut Al-Quran dan Sunnah, dan yang kedua beriltizam. Maknanya kalau orang yang taklid ataupun orang munafik ataupun orang fasik, orang yang buat dosa sama tu, dia tak masuk dalam ahli sunnah. Itulah. Dan orang yang Khawarij, Syiah, Qadariyah semua tu yang maknanya ada kekurangan, maknanya ada kepincangan dalam bab akidah tu pun tak masuk dalam ahli sunnah. Ahli sunnah ni maknanya orang yang bercahaya muka mereka pada hari akhirat, maknanya orang yang benar. Orang yang fasik pun tak masuk dalam ahli sunnah. Jadi maaf saya Ustaz, saya mungkin nak tanya. Jadi maknanya Syiah ni dia pertama sekali dia ahlu bid'ah lah kan?
Memang dia ahli bid'ah, macam Jabariyah, Qadariyah lah kan. Tapi dia mungkin bagi faham dia betulkan saya Ustaz kalau salah. Maknanya Syiah ni lebih ekstrim lagi. Dia ke depan dia beza antara ahli bid'ah yang saya faham lah. Ahli bid'ah ni dia masih lagi akidah dia masih lagi boleh maksudnya masih lagi dekat dengan akidah yang betul lah. Ahli bid'ah ni dia cuma pelaku bid'ah, tapi Syiah ni dah terlagak lebih sikit lah daripada ahli bid'ah, maksudnya macam tu Ustaz. Macam itulah. Syiah ni masalah dia mengkafirkan ahli sunnah lah. Dia ada 3 ulama lah ahli Syiah. Kalau ahli bid'ah kita tak, maknanya mereka jauh dengan kita tak boleh kata dia kufur. Tapi Syiah ni sebahagian ulama dah mengkufurkan ke Syiah. Sebab apa? Sebab dia kata kalau dalam hadis Nabi SAW yang bermaksud siapa-siapa golongan sesiapa yang mengkufurkan orang lain tapi orang tu tak kufur, maka perkataan kufur tu balik kepada dia. Jadi dalam akidah Syiah ni memang dia maknanya mengkufurkan ahli sunnah. Dia panggil barok. Dia maknanya berlepas diri daripada ahli sunnah. Okey, kita pergi ke seterusnya. Kita tengok kenapa saya sentuh ancaman dulu. Ancaman kepercayaan Syiah, ancaman Syiah kepada akidah umat Islam. Apa dia kepercayaan Syiah yang menyebabkan mereka ni berlainan dengan ahli sunnah ataupun terpesong lah kita panggil. Terpesong. Okey, pertama mereka percaya dengan imamah. Dalam Syiah dia ada 5 usuluddin lah, usuluddin. Maknanya kalau kena percaya 5 benda ni. Pertama tauhid, kedua nubuwah, ketiga imamah, keempat wilayah, kelima ma'ad. Ma'ad ni percaya kepada hari akhirat. Pertama, kedua dan kelima ni sama dengan kita, maknanya kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua kita percaya kepada kenabian. Kelima kita percaya kepada hari akhirat. Jadi 2 ni dia tambah lagi, wilayah dengan imamah. Maksud apa imamah tu? Maknanya 5 ni kena ada dalam diri setiap Syiah. Kalau tak kufur. Tapi kita ahli sunnah kita tak ada benda ni. Jadi kufur tak kita? Dari segi logiknya kufur lah kan. Jadi imamah apa? Apa maksud imamah? Imamah ialah beriman dengan kepimpinan Ali radhiyallahu anhu dan keturunannya seperti yang telah dinaskan oleh wahyu. Secara jelas ataupun tak jelas. Yang kedua, imamah ni sebab apa penting dalam hadis Syiah? Syiah hadis dia ada tak sama dengan hadis kita. Hadis dia pelik-pelik lah. Dia ambil daripada beberapa orang dan riwayat dia pun dia tak macam ahli sunnah. Maknanya kita ada jah wa ta'dil, kita teliti hadis ni betul tak boleh pakai. Dalam Syiah dia tak sedetail seperti ahli sunnah lah. Antara hadis dia kata sesiapa maknanya ada pada hari akhirat nanti manusia ni, setiap insan akan ditanya sama ada buat tak haji, buat tak solat, buat tak rukun-rukun Islam yang lain. Last sekali dia akan ditanya beriman tak dengan imamah. Kalau mereka ni buat semua rukun iman, rukun Islam, maknanya buat haji, solat, puasa, semua buat, tapi tidak percaya dengan imamah. Maknanya tak yakin bahawa Ali tu, tidak percaya, tidak bai'ah, tidak walak kepada kepimpinan Ali, maka amalan mereka semua tak diterima. Tu maknanya imamah ni syarat terima, amalan terima, macam syahadah kita lah. Yang ketiga, imamah ni kalau kita tengok semuanya orang hebat-hebat. Ali, lepas tu kemudian Hasan, kemudian Husain, lepas tu Ja'far As-Sadiq. Jadi nama-nama ni nama-nama orang hebat. Ja'far As-Sadiq ni dia kata maknanya dia kata Ja'far As-Sadiq ni Syiah lah. Tapi sebenarnya mereka hanya menggunakan nama imam-imam mereka ni untuk menyokong hujah mereka saja. Contoh saya bagi. Saya buka sikit ni. Ada mana? Ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah. Imam-imam Syiah. Ini senarai imam Syiah. Di sebelah kiri mula-mula daripada nombor 1 hingga 6
mereka bersatu sampai ke imam ketujuh, Musa bin Ja'far dan Ismail bin Ja'far tu mereka berpecah lah. Mereka berpecah sebab ada kata anak sulung kena jadi imam. Ni kata anak kedua bukan anak sulung. Jadi mereka berpecah. Jadi yang ni lah, dua-dua ni ada dekat Malaysia. Nanti kita akan sentuh. Contoh saya bagi Ja'far As-Sadiq. Dalam Syiah ni pun banyak jugalah orang kata percanggahan antara Syiah tu pun ada percanggahan juga. Di antara Ya, dalam betul. Syiah tu. Betul. Banyak sangat percanggahan. Dan percanggahan mereka bukan macam kita. Percanggahan mereka pada tempat imamah tu, pada sudut imamah. Bila percanggahan pada usul agama, mereka ni tak mengakulah. Ini adalah mereka yang tidak benar lah. Contoh Syiah Isna Syariah kata Syiah Daudi Bohra ni sesat. Maknanya bukan pengikut sebenar Ali lah. Syiah Daudi Bohra kata Syiah Isna Syariah ni sesat sebab tak ikut iman yang betul. Jadi dia bercanggah tu bukan macam kita mazhab Syafi'i bercanggah dengan mazhab Hanbali. Dia bercanggah dalam sudut akidah. Jadi banyak sangatlah perpecahan. Contoh saya bagi, saya nak cerita pasal mereka ni menggunakan nama imam mereka sahaja untuk menyokong hujah ataupun kepercayaan mereka yang ada dah, kepercayaan terpesong mereka. Saya bagi contoh Ja'far As-Sadiq, imam keenam mereka, Ja'far bin Muhammad. Ja'far As-Sadiq ini merupakan guru kepada Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama di Kufah pada waktu. Jadi sangat pelik lah ajaran Ja'far As-Sadiq yang Syiah kata pasal takiyah, nikah muta'ah, pasal imamah, wilayah, pelik-pelik lah, benda pelik-pelik yang bercanggah dengan jumhur ulama, bercanggah dengan anak murid dia tak pernah sebut pun. Imam Abu Hanifah, Imam Malik tak pernah sebut pun pasal benda ni dalam karangan-karangan mereka, dalam buku kitab-kitab mereka. Tapi mari-mari Syiah pada kurun ketiga, keempat, mereka kata Ja'far As-Sadiq kata benda ni. Setiap tiba-tiba ada buku tulis. Menghimpunkan kata-kata Ja'far As-Sadiq, Ja'far bin Muhammad ni. Jadi macam kita contoh paling dekat macam ajaran Kristian lah. Ajaran Kristian mereka kata mereka ikut Nabi Isa. Tapi kalau kita maknanya Nabi Isa ada masa ni, mereka pun tak mengaku kan. Kristian tak mengaku. Kristian ni ada dia. Sebab pertentangan maknanya terpesong tu sangat jauh kan. Apa kata Nabi Isa tu Tuhan. Itu contohlah saya bagi macam mana mereka ni berpesong dan mereka antara imam-imam tu kalau betul saya Ustaz, kalau imam-imam tu sendiri pun ada yang sebenarnya tak mengakui yang Syiah tu iktiraf mereka tu imam Syiah. Maknanya sebahagian daripada imam yang diklaim Syiah tu sebagai imam dia orang tu, ada yang di kalangan tu sebenarnya ahli sunnah lah. Mereka saya baca satu imam ni, satu imam Syiah Isna Syariah, 1 hingga 11 tu semuanya maknanya bukan Syiah lah. Sebab mereka ni bukan Syiah, mereka ni ahlul bait, orang yang baik-baik. Ja'far As-Sadiq semua ni, mereka ni orang baik-baik dan bukan Syiah. Contoh saya bagi. Nanti saya masuk. Contoh saya bagi orang Syiah ni, dia kata dulu masa zaman Kesultanan Melayu dululah, lama dah. Ada orang Arab daripada Yaman dipanggil Alawiyin datang ke Malaysia. Maknanya dikatakan orang Alawiyin ni lah yang orang Arab Alawiyin ni lah yang mengislamkan orang Melayu di tanah Melayu masa tu. Alawiyin ni maksud dia orang pengikut Ali. Faham kan? Okey. Alawiyin ni pengikut Ali. Okey. Jadi orang Syiah sekarang dia kata hak Syiah dulu hak mari maknanya mari ke tanah Melayu mengislamkan orang dulu orang Syiah, sebab ada perkataan mereka ni adalah golongan Alawiyin, pengikut Ali.
Jadi benda tu dakwaan. Bila kita tengok balik, cek sejarah balik, rupanya Alawiyin ni dia nisbah kepada keluarga. Dia ada keturunan Saidina Ali. Jadi panggil Alawiyin. Maknanya pengikut-pengikut Ali lah. Pengikut Ali ataupun kita panggil keluarga Ali lah, keluarga Ali. Dan mereka ni ahli sunnah. Itulah. Ini disebutlah dirungkaikan oleh Syekh Nakil atas dalam buku dia Fictions and Myths. Gitulah lebih kurang. Buku terbaru dia juga tau. Boleh tengok dalam tu. Jadi dakwaan benda tak betul ni didakwa oleh pengikut-pengikut yang ekstrim lah, yang tidak akademik, yang ikut hawa nafsu dan tiada integriti, dan tiada integriti dalam menukilkan apa-apa dalam agama. Okey, boleh faham pasal imam tu. Hanya menggunakan nama imam untuk menyokong hujah mereka. Sebab imam mereka ni ahli sunnah juga. Okey, yang kedua adalah kepercayaan mereka yang bertentangan dengan ahli sunnah, raja'ah. Raja'ah ni maksudnya mereka percaya bahawa imam-imam mereka ni akan hidup balik sebelum kiamat. Dan imam-imam mereka ni akan mengadililah orang yang dizalimi. Okey, itu raja'ah. Segi cepat sikit. Dan antara lain akidah mereka yang mengkafirkan sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar lah. Ada doa khusus kepada Abu Bakar dan Umar, dan mereka kata ni Abu Bakar dan Umar ni adalah dua berhala Quraisy. Sebab rapah khilafah ataupun rapah kepimpinan daripada Ali radhiyallahu anhu. Yang ketiga ni yang paling bahayalah. Paling bahaya. Dan kalau maknanya saya bagi tahu awal, tahriful Quran maknanya dia kata Quran ni tak lengkap. Ada surah lain, ada surah yang disembunyikan oleh Abu Bakar masa pengumpulan Al-Quran, dan juga disembunyikan oleh Osman lah, Sayyidina Osman masa pengumpulan Al-Quran. Jadi mereka kata ada yang ditahrif, yang disusuk, yang disembunyikan. Dan selain daripada itu, di samping mereka ada juga Quran mashaf ataupun wahyu yang lain selain daripada Quran. Dalam hadis mereka disebut pertama Mashaf Fatimah, yang kedua Mashaf Fatimah ni mushaf yang diturunkan kepada Sayyidatina Fatimah. Yang kedua mushaf kepada Ali Al-Jami'ah. Mushaf kepada imam-imam mereka lah Al-Jami'ah ni. Dikatakan, mereka mengatakan Al-Jami'ah ni akan diturunkan pada akhir zaman. Maknanya bersama Imam Hadi lepas ni. Dalam tu semua daripada hukum halal haram semua ada dalam tu. Yang ketiga Al-Jafru. Al-Jafru ni sama juga, lebih kurang dia diturunkan, diberikan kepada imam mereka juga. Ya, dia ditulis okey. Saya cepat-cepat sikit. Okey, antara kepercayaan lain yang saya sebut secara nikah, Al-Bara'. Saya sebut dah tadi, Al-Bara' ni maknanya mereka berlepas diri daripada kepimpinan Muslim. Kepimpinan orang Islam yang tidak mengikut mereka, yang tidak percaya kepada Imamah Ali radhiyallahu anhu. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kita ada juga ni akidah, maknanya kita kena beri walak kepada orang Islam lah. Al-wala' wal bara' dalam ada furu' akidah. Maknanya kita kena bagi kepimpinan tu kepada orang Islam, dan kita tak boleh bagi kepimpinan, kita kena bara' daripada orang kafir. Furu' akidah, dalam pengajian akidah ada disebut bara' dalam ahli sunnah. Yang keempat ni amalan. Yang seterusnya, yang kelima, nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni nanti saya akan ceritalah pengalaman saya sendiri bersama dengan orang Syiah, dan mereka di Malaysia mengamalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni secara ringkasnya adalah nikah yang tak ada saksi dan disepakati waktu dia.
akad dia disebut oleh wanita. Wanita tu akan sebut angkahtu nafsi bimahari ma'lum wa bi waqti ma'lum wa bi aqdi ma'lum. Wanita tu akan sebut, aku nikahkan diri aku dengan mahar sekian, dengan waktu sekian, tempoh sekian, dengan akad yang dipersetujui sekian. Maknanya lepas tu orang lelaki tu kata setuju tanpa ada saksi, apa-apalah, tanpa ada maknanya mahar pun ikutlah. Mungkin selipar je, makna duit RM100 gitu. Macam kalau kita kata macam zina lah. Tapi dekat Malaysia ni orang masuk Syiah ada sebab ada kata maknanya nak senang kau kan. Sebab ni kamu tak ni. Ni pengalaman saya sendiri lah jumpa dengan orang Syiah. Dia masa saya pergi tu, masa saya pergi kat Kedah lah. Pergi kat Kedah, jumpa dengan orang Syiah. Dia siap kata, apa, kalau Fahim lah. Kalau Fahim mari minggu depan, dia boleh cari. Boleh cari orang lah. Maknanya wanita untuk orang lah. Kalau nak pergi kamu kan. Jadi punah sikit lah. Dia ni bukan ustaz dia lah, bukannya ustaz dia yang sebut kat kita. Ni anak-anak murid dia. Jadi saya di jalan, maknanya saya bersama lah dengan pengikut Syiah. Tengah-tengah maknanya anak-anak murid ni yang baru masuk Syiah semua. Jadi bersama mereka. Jadi anak-anak murid tu tahu tak ustaz bukan Syiah. Dia macam yang pengalaman dia. Kalau masa saya mengaji di USN dulu, ramai agaklah orang Iran ni mari di USN ni. Kalau dia tahu kita ni ahli sunnah, dia tak berapa berhenti nak rapat dengan kita. Jadi masa ustaz buat kajian tu, anak-anak murid pengikut Syiah ni tahu tak ustaz ni mari nak buat kajian ke ustaz buat tu ke? Dia tahu je. Dia tahu saya nak buat kajian. Dan dia sukalah tolong kita. Dia baik je dari segi personally. Maknanya saya baiklah, maknanya masih ada hubungan dengan dia. Cuma kita maknanya kita ikut dia, nak tengok apa yang dia ni lah, maknanya amalan dia, kepercayaan dia. Dan nikah mut'ah ni masuk dalam amalan lah. Yang peliknya dekat Iran, kalau kita tanya orang Iran kan, dia sendiri malu pasal nikah mut'ah ni. Dia pun rasa nikah mut'ah ni merendahkan martabat perempuan lah. Syiah dekat Iran. Kalau saya baca fatwa ulama contemporary, dia banyak yang menyanggah dah, yang ada lah terhadap fatwa nikah mut'ah ni. Sebenarnya nikah mut'ah ni dipopularkan balik oleh Khomeini, Ayatullah Khomeini tu. Sebelum tu ada dah ulama Syiah yang mengharamkan nikah mut'ah ni. Jadi dipopularkan balik, lepas tu dibawa ke Malaysia. Orang Syiah dekat Iran pun tak aman nikah mut'ah. Tapi Syiah dekat Malaysia ni lebih-lebih pula dekat ni nikah mut'ah ni. Seterusnya nikah mut'ah. Dia mana tu? Dia kalau Syiah Malaysia ni dia ambil fiqh ni betul-betul fiqh Khomeini je. Dia tak campur lain dah. Dia ambil batu dia revolusi Khomeini ni betul-betul mencengkam lah, maknanya jadi diidolakan sungguh-sungguh lah oleh sebahagian pengikut dah 40 tahun dulu lah. Jadi ada benda-benda yang sebenarnya kita pun terlepas pandang sebenarnya kan. Betul Ustaz? Gitulah. Cuma dekat Iran dia ulama-ulama dia maknanya fiqh ni benda yang ada berubah-ubah kan. Ada yang berubah. Tapi orang Malaysia, Syiah Malaysia lah, dia ikut betul-betul ikut Khomeini lah lebih kurang. Kalau kelas fardu ain dia pun dia ajar fiqh daripada Khomeini juga. Seterusnya akidah ataupun amalan. Taknya adalah amalan yang bertentangan, Syiah yang bertentangan dengan ahli sunnah. Mereka takiyah ni maknanya mereka menyembunyikan akidah mereka di depan orang-orang yang bukan Syiah. Macam orang Syiah, dia tak sembahyang cara dia depan kita, itu takiyah lah. Dan takiyah ni disebut
dalam kitab mereka sebagai salah satu perkara yang menyempurnakan agama lah. Kalau tak buat taqiyah tak sempurna agama. Kalau tak nipu tak sempurna agama, contoh. Itulah. Cuma berdasarkan pengalaman saya dengan orang Syiah, Abdullah Hasan lah, atau maknanya tenaga pengajar Syiah di Kedah, di Pendang. Dia kata dia terjebak dengan ajaran Syiah tahun 70-an lagi, tahun 70-an, tahun 78 dia balik Malaysia. Masa tu dia pakai serban hitam. Dan dia mengajar kat masjid sekitar Selangor. Dia balik daripada India masa tu dan dia dah masuk Syiah dah masa tu. Tapi dia kata masa tu dia taqiyah. Sebab masa tu masyarakat Malaysia macam tengok Syiah ni sesat tu lah. Sesat tu. Dan dia pun tak berani nak meluar-luarkan diri dia ni Syiah. Namun begitu pada tahun 2000 dia pun kata dia kata dia rasa tak sedap dah nak taqiyah. Dia kata dia pun menzahirkan dirilah, dia menzahirkan bahawa dia ni Syiah dan dia rasa dia nak mati dalam keadaan orang tahu dia ni Syiah. Tu maknanya taqiyah ni walaupun dalam kitab-kitab hadis mereka, kitab-kitab fiqh mereka menyatakan bahawa taqiyah ni adalah penyempurna agama Syiah. Pun begitu, amalan mereka di Malaysia ni berdasarkan kekuatan diri sendirilah. Kalau macam contoh ahli politik, mungkin dia taqiyah, dia tak ada kekuatan untuk menzahirkan diri dia. Contoh macam Ustaz Abdullah Hasan tu, dia rasa dia kuat dah. Bila dia kuat, dia menzahirkan diri. Dan dia rasa tenang. Dia kata dia nak mati dalam keadaan orang tahu dia ni Syiah tanpa taqiyah. Okey. Okey, kita masuk tadi saya sebut pasal akidah Syiah yang boleh mengancam ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kita masuk ke tajuk unit seterusnya, iaitu jenis-jenis Syiah di Malaysia. Okey, setakat kita tahu, setakatnya pembacaan kita, biasanya kalau saya buat survey ke orang, maknanya orang biasa, orang awam, mereka akan hanya tahu Syiah Imam 12 lah, Syiah Isna Syariah. Syiah Isna Syariah ni yang ada dekat Iran sekarang, majoriti Syiah sekarang ni adalah Syiah Isna Syariah. Dalam 70% hingga 80% Syiah di dunia adalah Syiah Isna Syariah. Namun begitu, rupanya dekat Malaysia ni ada 3 lagi Syiah yang kita tak tahu kewujudan mereka. Jadi saya tahu pun lepas saya buat kajian lah. Dan saya, Daudi Buhra ni, saya pergi masjid dia ada masjid dan kelas pengajian lah di Kelang. Manakala Ismailiyah Hagahkan dan Ansar Imam Mahdi ni, saya tak jumpa secara personal, cuma saya dapat maklumat daripada Syiah Daudi Buhra dan Syiah Isna Syariah. Pasal Ismailiyah Hagahkan dan Ustaz, maknanya Syiah Isna Syariah ni majoritinya di Iran lah. Majoriti di Iran. Dan Daudi Bohra ni bunyi macam India sikit ke, memang dia asal di India Ustaz? Dia asal di India. Syiah Daudi Bohra ni sebenarnya dulu terkenal. Kalau kita ingat Al-Azhar tu kan, Al-Azhar tu maknanya diasaskan oleh bapa-bapa Daudi Bohra dengan Ismailiyah Hagahkan lah. Maknanya Syiah yang Azhar tu adalah Syiah Daudi Bohra ni lah dulu. Lepas tu Salahuddin Al-Ayyubi maknanya ambil balik pemerintahan daripada Syiah kepada Sunni. Dulu terkenal lah Syiah Daudi Bohra ni, sekarang dia kurang dah. Mereka sekarang ada di India, di Gujarat. Dan kalau dekat Malaysia, mereka ada pusat pengajian untuk fiqh dia lah. Dan ada masjid dekat Kelang. Saya pergi masjid itu macam dia tak ada orang Melayu, tak ada lah. Orang Melayu tak ada. Kalau orang Melayu nak kahwin dengan anak, maknanya orang Syiah Daudi Bohra ni pun orang Melayu kena masuk Syiah Daudi Bohra tu. Dia recommend, tapi setakat ni kalau saya tanya tu dia kata biasanya kahwin sama sendiri je. Dia banyak orang India lah maknanya. Ismailiyah Hagahkan.
Maksudnya Ustaz, dia di Malaysia ni, banyak daripada pendatang asing lah, mungkin pekerja-pekerja asing daripada India, Pakistan gitulah. Maknanya lebih pada mana ajaran tu berkisar pada pekerja-pekerja asing lah. Maksudnya Ustaz macam tu. Dia rakyat Malaysia dah. Daudi Bohra ni. Dia sebab dia datang sebelum masa pemerintahan British. British bagi tanah dia kat Kelang untuk buat pusat ibadat dan tanah perkuburan. Tapi dia bukan Melayu. Dia bukan Melayu lah. Dia berketurunan daripada Melayu, India dia, lah. Bukan Melayu. Dia bukan Melayu lah. Dia India yang sikit tu lah. Yang dekat-dekat Pakistan tu. Daudi Bohra, lepas tu Ismailiyah Agah Khan. Ismailiyah Agah Khan ni ada dekat Malaysia, cuma populasi dia tak banyak lah. Dalam sekitar 300 orang, 400 orang gitu je. Dan dia ni pun, Ismailiyah Agah Khan ni pun, sebab dia ada imamnya masih hidup. Kalau Isna Asyariah, Daudi Bohra, Ansar dua ni, imam dia gaib. Dia gaib, tak ada imam lah. Maknanya sekarang ni, ulama' dia yang jadi pemimpin. Manakala Ismailiyah Agah Khan ni, dia ada imamnya hidup. Jadi kalau imamnya hidup ni sama tagah dengan Nabi lah. Jadi imam dia yang hidup tu nama dia Agah Khan. Agah Khan dia gelaran dia Agah Khan keempat. Dia macam sultan lah, sultan. Tapi dia tak ada negara, dia duduk di England. Pengikut dia ramai di Pakistan dan India, sekitar 2 juta orang. Dan maknanya uniknya mereka ni, mereka tak semayang sebab imam dia kata syariat sembahyang tu yang paling penting adalah hati lah, hati penting. Syariat tu nombor 2. Jadi tak sembahyang pun tak apa. Sembahyang riak kan? Dia macam batin ni. Dia macam set-set lepak lah lebih kurang. Maknanya pengaruh Syiah pada Batiniyah ni pun memang ada jugalah Ustaz kan? Maknanya pengaruh kalau macam daripada Ustaz kata ni, Ismailiyah dengan ajaran Batiniyah di Malaysia ni terpengaruh dengan ajaran Syiah jugalah. Lebih kurang macam tu Ustaz. Dia Ismailiyah ni memang dia bawa ajaran Batiniyah. Ismailiyah Agah Khan ni memang dia bawa, maknanya terkenal dulu dengan ajaran Batiniyah. Jadi sebab itulah dia syariat tak ada dah. Cuma hebatnya Ismailiyah Agah Khan ni, bukan hebatlah, unik dia lah. Unik dia lebih, maknanya dia beri penekanan kepada buat baik gitu. Lepas tu lebih kepada ni lah benda-benda fizikal. Benda ibadat khusus lah, puasa, buat haji tu dia kata dah masuk sebab imam dia kata masuk. Maknanya dah tiada lah. Ni pengikut dia ramai. Dia ni macam Ismailiyah Agah Khan ni, dia ada, maknanya ada raja yang tidak bernegara. Pengikut dia ramai. Manakala Syiah yang paling baru wujud di Malaysia adalah Ansarul Imam Mahdi ni, dia satu kumpulan Syiah yang percaya Imam Mahdi turun di Yaman. Ni Syiah paling sikit lah. Cuma Syiah ni walaupun Imam Mahdi dia ada, cuma dia semayang, dia tetap semayang. Walaupun Imam Mahdi dah turun, dah boleh bagi syariat baru, dia semayang, tetap semayang, puasa, tetap puasa. Ismailiyah Agah Khan, imam dia masuk terus solat. Sebab kuasa wahyu tu, wahyu turun pada dia. Ni ada kuasa untuk apa, menafikan solat. Ya pelik. Nanti saya bagus juga soalan Akhi Nadir pasal Batiniyah. Nanti saya tunjuk sejarah kedatangan Syiah di Malaysia. Ni mungkin Akhi nak tanya pasal Syiah Batiniyah yang ada pasal dalam masyarakat Melayu lama. Nampak tak? Okey. Sejarah kemasukan Syiah di Malaysia, ni saya ambil daripada kajian saya sendiri lah, dan kajian orang-orang yang buat kajian pasal Syiah di Malaysia. Maknanya Syiah ni ada
tiga gelombang lah dekat Malaysia ni. Pertama, zaman Kesultanan Melayu lama dulu. Rupanya lama dah Syiah masuk dia di tanah Melayu. Tapi masa tu dia tak panggil, dia masuk melalui ajaran Batiniah. Yang biasanya kalau Batiniah ni, kalau dalam Syiah, memang dekat dengan Syiah Ismailiyah. Kalau macam mana kita boleh tahu adanya ajaran Syiah Batiniah? Sebab ada dalam buku-buku Melayu lama. Buku-buku Melayu lama. Tarekat Contohnya lah. saya Mana terpengaruh dalam tarekat lah. Batiniah ni banyak terpengaruh dalam tarekat. Katalah tarikat tu. Kalau tarikat tu saya tak tahu, cuma memang dalam buku Insanul Kamil, lepas tu buku Hikayat Hamzah. Dia ada terma-terma yang hanya Batiniah, orang Batiniah saja yang guna terma-terma ni. Contohnya Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud ni orang Batiniah aja percaya, kita ahli sunnah kita tak percaya. Dan Batiniah ni biasanya memang dekat dengan Syiah Ismailiyah. Sebab orang Syiah Ismailiyah yang bawa ajaran Batiniah ni. Yang kata bahawa manusia, makhluk dengan Khalik pencipta ni adalah satu. Itu Wahdatul Wujud. Maknanya satu kesatuan. Wujudnya Allah tu, kesan dia, kesan wujud kita, wujud makhluk, terkesan daripada wujudnya Allah. Jadi samalah. Mana lebih kurang lah. Jadi benda-benda tu ajaran Batiniah. Dan ada dalam buku-buku lama-lama dulu. Buku lama-lama. Jadi lah kali orang buat kesimpulan lah. Orang buat kesimpulan Syiah ni ajaran adalah Syiah Batiniah. Cuma dia Syiah Batiniah tak ada. Kalau ada pun dia tak panggil dah Syiah Batiniah. Dia akan panggil ajaran Batiniah sahaja. Kita panggil buku Insan Kamil tu akidah kepercayaan Wahdatul Wujud, kepercayaan pasal benda pelik-pelik lah. Benda pelik-pelik. Yang kedua, Syiah ni masuk sebelum merdeka, dibawa oleh British untuk bekerja di tanah Melayu. Jadi masa ni tiga jenis Syiah masuk. Pertama Syiah Isna Asyariyah, kedua Syiah Daudi Buhra yang saya sebut tadi, memang mereka jadi maknanya warga negara Malaysia lah. Dan yang ketiga Syiah Ismailiyah Agah Khan. Tiga-tiga ni masuk sebelum merdeka. Mereka datang bekerja di sini. Dan sebenarnya Syiah sebelum revolusi Iran telah dikembangkan oleh Syiah Isna Asyariyah yang datang daripada India. Mereka ni mereka ada hak 2-3 orang yang boleh mengajar. Jadi orang Melayu pergi belajar dengan dia. Pergi belajar dengan orang-orang India yang percaya dengan akidah Syiah Isna Asyariyah. Lepas tu bila dia dah ada sikit-sikit pengetahuan tentang Syiah semua, lepas tu revolusi Iran tu trigger dan masa itulah ramai. Lepas revolusi Iran ni ramai lah orang jadi Syiah. Orang pergi sebab ada tajaan daripada kerajaan Iran untuk belajar di Qom. Even saya 2 orang ustaz Syiah di Gombak seorang, di Pendang seorang, dua-dua tu ditaja oleh kerajaan Iran untuk belajar di Qom. Jadi mereka balik ni tugas mereka untuk inilah, untuk bagi ajaran yang benar lah kepada pengikut mereka. Okey. Jadi maknanya ada tenaga mengajar lah. Ada tenaga mengajar dan ada support daripada ulama-ulama Iran. Jadi last sekali saya tutup dengan saya senaraikan sedikit amalan-amalan Syiah di Malaysia. Lalu kita pengalaman saya dan kalau penonton-penonton sendiri ada pengalaman berjumpa dengan orang Syiah, mungkin ada karakteristik yang saya sebut ni yang penonton-penonton semua perasan. Pertama, orang Syiah ni dia suka berdebat lah. Dia suka berdebat. Kalau saya pergi sebagai pengkaji lah, memang dia sukalah sebab dia tahu kita ni tahu pasal Syiah. Jadi orang awam dia pun, orang Syiah pengikut biasa pun, mula-mula saya pergi tu
Mula-mula saya gitu dia mari dah. Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Lepas tu dia balik tempat dia tanda. Pasal kalau Sahih Bukhari tu ada hadis pasal imam 12. Dia buka kat saya. Ni. Fahim. Ada hadis pasal 12 imam. Dan dia suka berdebat sebab orang Syiah ni memang dilatih. Dia ada kelas khusus untuk menjawab, maknanya untuk dakwah lah. Kalau kita untuk dakwah orang Sunni supaya jadi Syiah. Jadi mula-mula saya pergi tu jumpa Syiah, dia dah buka, dia ambil Sahih Bukhari. Ni ada macam mana kita nak takwil, macam mana kita boleh tolak ajaran Syiah yang betul. Sebab dalam Sahih Bukhari sendiri ada pasal imam 12. Padahal bila kita cek hadis Imam Bukhari kata Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud akan tidak akan berlalu urusan ini sehingga ada 12 imam yang adil. Dalam hadis tu kalau dalam Tirmizi sebut 12 imam ni adalah imam yang adil lah. Jadi dan Nabi sebut daripada Quraisy. Jadi kalau maknanya kita baca balik kitab ulama-ulama yang huraikan pasal hadis ni, kita akan nampak rupanya dia salah tafsir. Rupanya 12 imam ni adalah 12 imamnya, maknanya tak kisah bukannya Ahlul Bait pun, Nabi tak sebut pun Ahlul Bait, Nabi sebut Quraisy dia. Kerajaan Abbasiyah pun daripada Quraisy. Ada maknanya kalau kira, lepas tu ulama pula kira Umar Abdul Aziz adalah salah seorang imam yang adil, lepas tu 2 orang 3 orang ulama kira ini imam yang adil. Itulah tafsiran sebenar. Jadi mereka suka berdebat sebab telah dilatih. Ada sekali tu saya pergi dekat Kedah, dekat Sungai Petani. Orang maknanya abang tu cerita sampai menangis air mata depan saya. Menangis air mata cerita pasal peristiwa Karbala. Jadi kita pun tersentuh hati. Dia cerita tu macam dia biasa dah cerita kat orang. Dia biasa dah cerita kat orang, sampai nangis bila dia cerita macam mana cucu-cucu Rasulullah SAW disembelih dengan belakang parang, belakang pedang. Ini adalah tumpu kan. Dah tumpu, seksa lah. Lepas tu belakang tekuk pula. Sembelih daripada belakang. Sambil menangis. Maknanya kita boleh tengok dia dilatih lah dan dia main emosi lah sikit. Jadi itulah amalan, maknanya sifat-sifat mereka Malaysia. Yang kedua, nikah mut'ah. Seperti yang saya sebut tadi lah. Orang Syiah Malaysia dia yang buat amalan nikah mut'ah ni. Syiah dekat Iran pun mereka, dia orang pun malu cakap pasal nikah mut'ah. Tapi kalau dekat Malaysia ni siap bangga pula. Siap ajak orang pula nikah mut'ah. Ajak saya pula. Yang ketiga, mereka solat 3 kali sehari semalam. Dia solat subuh, zuhur sekali dengan asar, lepas tu maghrib sekali dengan isyak. Itu kalau kat masjid dia lah. Manakala kalau dia solat dekat masjid Ahli Sunnah wal Jamaah, kadang-kadang dia takiyah. Dia tak buat lah benda ni. Yang seterusnya, mereka juga ada kelas sendiri. Kalau kita anak-anak kita akan hantar ke kelas fardu ain yang disediakan oleh cikgu kafar lah kan. Jadi kalau Syiah di Malaysia ni, mereka tak hantar ke kelas kafar. Mereka hantar ke kelas fardu ain di hauzah mereka. Ada kelas pasal sebab mazhab dia lain kan, makan sotong pun tak boleh. Makan sotong dikira haram. Lepas tu cara solat pun lain. Cara solat mula dengan 7 takbir. Kita sekali takbir je. Jadi banyak perbezaan. Tak betul tak? Sekali takbir macam semayang raya. Itulah dia pelik sikit. Jadi kalau anak-anak dia tak belajar sekolah kafar, tak tahulah cara solat yang betul. 7 takbir, lepas tu dia ada doa pula. Saya pernah ada pengalaman lah. Maknanya masa saya di USN dulu, maknanya saya pernah rapat juga lah dengan orang Syiah daripada Iran ni. Dia memang kalau semayang tu dia letak batu depan lah. Maksud saya kan, dia kata batu tu batu Karbala kan. Jadi memang batu tu dari Karbala ke ataupun dia ambil mana-mana batu yang mana-mana lah. Lepas tu dia buat sebagai simbol kata batu daripada Karbala. Macam mana Ustaz?
Dia batu, dia syarat sah solat bagi orang Syiah. Bagi orang Syiah dia mestilah sujud atas benda asli. Contohnya tanah. Dia tak boleh sujud atas kapet, tak boleh sujud atas batu marmar. Pun begitu, batu Karbala yang dia orang solat tu benda yang paling afdal lah. Tapi kalau kita fikir batu Karbala tu pun benda yang telah dipanaskan kan. Dah dipanaskan. Tapi tak apalah. Jadi batu Karbala tu barang yang paling afdal. Kadang-kadang dia letak juga macam kertas. Kertas pun boleh juga nak ganti batu sebab dia kata kertas tu benda yang asli. Tapi last sekali usul dia maknanya cara syarat sah solat adalah sujud pada barang yang asli, tak boleh barang yang tak asli. Contohnya tanah, pokok apa, pasir, gitu. Batu Karbala tu benda yang paling afdal lah, dia letak tu untuk sah, syarat sah, dan juga dia ambil batu yang afdal. Kalau dia sujud atas batu biasa pun sah je solat dia. Yang ke seterusnya, memberi khumus kepada pemimpin yang sah. Pemimpin yang sah ni bagi empat mazhab empat kumpulan Syiah di Malaysia ni, maknanya bukan ulul amri dekat negara kita lah. Kalau Syiah Isna Asyariah, dia bagi kepada imam, maknanya wilayatul faqih di Iran. Kalau Daudi Bohra, dia akan bagi kepada da'i mutlak di India. Kalau Ismailiyah Agahkan, dia bagi kepada Agahkan, imam mereka Agahkan. Jadi imam yang sah ni, mereka kena bagi kepada imam yang sah je humus. Humus ni apa? Humus ni adalah 1/5 daripada keuntungan perniagaan. Contoh, kalau tahun tu untung 10,000. 2,000 ni bukan hak dia. 2,000 ni adalah hak imam yang sah. Kena hantar kepada... dia macam zakat, cuma banyak. Kalau zakat 0.25 je kan? 0.25. 1/40. Kalau humus ni 1/5. Jadi itu amalan mereka lah, amalan mereka. Dan dipraktis lah sekarang. Cuma Agahkan saja dia bagi 1/10. Daudi Bohra pun bagi 1/10. 1/5 ni Isna Asyariah. Dia zakat lain, humus lain. Dia zakat tak masuk dalam humus. Yang seterusnya, mereka mereka suka sambut hari-hari penting dalam Syiah. Dia buat majlis. Macam contohnya hari Karbala ataupun hari kelahiran Fatimah Az-Zahra. Mereka akan buat majlis lah. Dalam majlis itu, mereka akan cerita dalam keadaan meratap. Masa tu buku-buku badang tu. Buku-buku badang tu. Contohnya, contoh macam saya cerita lah. Di depan saja dia nangis cerita pasal cucu Nabi yang disembelih masa peristiwa Karbala. Jadi masa hari ulang tahun Karbala, mereka akan cerita benda-benda ni lah. Siapa nangis, meratap, pukul diri. Gitu. Wallahu alam. Saya rasa sampai situ sajalah. Cukup sejam. Terima kasih Ustaz atas pembentangan tu. Jadi pembentangan yang sangat menarik. Maknanya kita boleh tahu Syiah yang berada di Malaysia ni dan dia punya pecahan-pecahan dia dan amalan-amalan dia, dan yang paling penting kita dapat tahu membezakan antara Syiah di Malaysia dengan Ahlus Sunnah kita lah. Jadi Ustaz, saya tengok dalam ruangan komen ni ada beberapa soalan ya Ustaz. Jadi kita pilih beberapa soalan. Jadi ada soalan yang pertama daripada Mansur Zah. Ustaz, Syiah ni memang dari zaman Sayyidina Ali dah sesat atau selepas itu baru sesat sebab melampau dalam menyokong Sayyidina Ali? Manakala soalan yang kedua daripada Hajah Dr. Azmi Aminuddin. Boleh Ustaz kongsikan dapatan observation amalan Syiah di Malaysia dan ancaman kita di Malaysia? Jadi saya kemukakan dua soalan, ada beberapa soalan lagi, jadi mohon Ustaz jawab dulu dua soalan ni lah Ustaz. Okay.
Bagus lah soalan ni, soalan Mansur Zah ni. Adakah Syiah ni memang dari zaman Sayyidina Ali dah sesat atau selepas itu baru sesat? Okey, bagus soalan ni sebab macam saya cakap tadi lah, mereka ni menggunakan nama imam-imam mereka untuk menyokong nak kata mereka ni betul, padahal imam mereka sendiri pun tak percaya dengan kepercayaan mereka tu. Jadi dalam kemunculan Syiah ni, dia muncul sebenarnya selepas peristiwa tahkim, di mana masa tu ada berlaku pertelingkahan lah antara ada sedikit konflik antara Saidina Ali dengan Muawiyah masa tu kan, peristiwa tahkim. Jadi lah sekali dipendekkan cerita, khilafah ni jatuh kepada Muawiyah kan, Muawiyah. Masa tu orang tak setuju dengan Saidina Ali. Orang yang tak setuju dengan Saidina Ali lah, inilah yang keluar jadi Khawarij pertama. Yang kedua, orang pengikut Ali tapi ekstrim. Pengikut Ali tapi ekstrim. Inilah yang jadi Syiah. Adakah Saidina Ali ni tahu? Saidina Ali sendiri ada masa zaman Saidina Ali ni ada satu firqah pengikut dia yang terkesan dengan Abdullah bin Sabah. Mereka ni sampai sujud kat kaki Ali. Jadi bila mereka sujud tu, Saidina Ali pun hukum mereka dengan bunuh sebenarnya. Masa zaman Saidina Ali. Jadi ajaran sesat masa tu, zaman Saidina Ali tu ada, dan Saidina Ali sendiri yang hukum mereka ni. Jadi saya harap jawablah soalan tu. Sebenarnya pengikut ni orang yang jahil. Orang yang jahil, dan adakah Jadi ada tambahan sikit Ustaz, mungkin nak panjangkan soalan tu. Dia antara kita kena, ada saya dengar juga satu istilah tasayuk kan. Dia ada beza antara tasayuk dengan Syiah, betul kan? Maknanya tasayuk orang yang simpati kepada Syiah kan. Sebab saya pun dapat tahu juga ada perawi dalam Sahih Bukhari tu sendiri yang cenderung kepada Syiah kan, tapi tidak sampai pada akidah kan. Jadi mungkin tak boleh kupaskan untuk kita membezakan antara okey. Ustaz, tasyayyu. Ustaz, gambar Ustaz tak bergerak. Ya dah bergerak. Dia tasyayyu ni dia bukan Syiah. Tasyayyu dia bukan Syiah, dia cuma orang yang bersimpati dengan Syiah. Sebab masa zaman khilafah dulu, zaman Muawiyah, Yazid semua memang orang Syiah lah. Orang Syiah ni dia ekstrim, walaupun dia ekstrim, di samping dia tu dalam sesat tu kan, dia juga dihukum oleh pemerintah, dipulau oleh pemerintah, ditangkap oleh pemerintah masa tu. Sebab politik kan, sebab politik. Jadi orang tasyayyu ni orang yang simpati dengan Syiah lah. Orang yang simpati dengan Syiah. Jadi adakah orang tasyayyu tu Syiah? Bukan Syiah, tak Syiah pun. Cuma simpati. Dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah lagi. Orang Syiah ni dia percaya dengan imamah dengan wilayah. Dia angkat imamah tu sama darjat dengan kenabian. Saya agak menjawab soalan Mansur Zah, maknanya masa zaman tu ada dah Syiah yang sesat. Betul-betul cuma dia berevolusi lah. Dia maknanya lepas peristiwa tahkim, mula-mula tahkim, lepas tu lepas peristiwa Karbala tu, jadi pengikut dia makin bertambah. Jadi Ustaz, ada kita soalan yang terakhir lah mungkin untuk sesi petang ni, daripada saudari Azmah Hanisah. Assalamualaikum Ustaz, berkenaan dengan Wahdatul Wujud yang dibawa oleh ajaran Batiniyah, dia juga merupakan ajaran Imam Ibn Arabi As-Sufi. Jadi adakah Ibn Arabi ini orang Syiah juga? Okey, satu tempat. Saya diminta untuk maknanya nombor 4, soalan nombor 4. Okey, Wahdatul Wujud ni dibawa oleh Ibn Arabi. Dia gini, mula-mula ajaran Batiniyah ni dipopularkan oleh Syiah Ismailiyah. Masa tu orang Sunni dia tak bawa pun. Dia tak wacanakan pun dia tak ada tulis buku pasal Batiniyah.
namun perkara ni dipopularkan oleh Syiah Ismailiyah. Sama ada Ibn Arabi ni Syiah Batiniyah, saya pun memang saya ada follow jugalah isu-isu Ibn Arabi ni. Tapi kalau tengok betul-betul memang dia adalah percaya pasal wahdatul wujud ni. Kata Ibn Arabi ni Syiah, dia ajaran Batiniyah. Kalau Syiah dia pertama dia kena percaya dengan, dia ada kepercayaan wilayah dan imamah. Kedua, maknanya Ibn Arabi ni sama ada dia percaya, kita kena ambil buku dia, kita kena dah buku dia, sama ada dia masuk pasal imamah dan wilayah. Jadi saya pun tak ada nak bagi tahulah sama ada dia ni Syiah Batiniyah. Cuma kalau dalam buku dia tu ada sebut pasal wahdatul wujud, dia maknanya ada percaya dengan ajaran Batiniyah lah. Tu yang saya boleh cerita. Dia kalau biasa, kalau contoh kalau orang Syiah memang dalam buku dia akan sebut pasal kepimpinan Ali. Kepimpinan Ali adalah hanya kepimpinan Ali sahaja yang sah. Gitu. Kepimpinan Abu Bakar dan Osman dan Umar tidak sah menurut wahyu ataupun nas. Tu maknanya tu Syiah lah. Harap menjawab. Jadi saya tak tahulah sama ada yang itu Syiah ke tak. Kena buka buku dia. Cuma Batiniyah tu je. Jazakallah Ustaz, ada penerangan yang bagi saya jelas mengenai perbincangan kita petang ni mengenai Syiah di Malaysia. Jadi pada penonton yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Syiah ni, boleh berhubung dengan Ustaz boleh berhubung dengan Ustaz melalui laman FB beliau, dan juga untuk sebab beliau antara yang menguasai lah isu Syiah di Malaysia ni. Seperti yang kita tahu, isu Syiah di Malaysia ni tidak ramai yang kedepankan lagi isu ni. Jadi kepada para penonton yang ingin mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, boleh berhubung terus dengan Ustaz Fahim, insyaAllah. Jadi jazakallah Ustaz atas pengisian dan perkongsian pada petang ni. Sangat menarik, dan moga kita dapat bertemu lagi dalam sesi-sesi yang akan datang dalam wacana mingguan, insyaAllah. Boleh Ustaz? InsyaAllah. Jadi untuk sesi yang seterusnya pada minggu depan, kita akan bersama dengan Dr. Wan Ahmad Fahmi, pensyarah di UNIZA juga. Dia akan menceritakan tentang isu surah An-Nas. Jadi jazakallah khairan katsira diucapkan kepada pihak penganjur Ikram Terengganu yang sudi menjemput panel dan juga saya sebagai moderator pada petang ni. Dan juga diucapkan terima kasih kepada saudara Dr. Nik selaku pegawai teknikal yang betul-betul rumus untuk menjayakan program pada petang ni, dan juga saudara Cikgu Nur Fizam yang selaku admin kepada program ini, insyaAllah. Jadi jika teruskan kepada para pendengar setia program wacana mingguan ini, nantikan sesi yang seterusnya pada minggu depan bersama Dr. Wan Ahmad Fahmi dengan tajuk beliau, insyaAllah. Sekian saja daripada kami pada petang ini. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.